Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Fakihah binti Rahimin, nombor meja saya 222932. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan pengalaman di sekolah di SMK Taman Nusajaya. Jadi kita akan mulakan dengan sejarah sekolah di SMK Taman Nusajaya. Jadi secara rasminya SMK Taman Nusajaya telah beroperasi pada 16 Jun 2004. Jadi pada asalnya nama sekolah tersebut dinamakan sebagai SMK Taman Nusantara. Namun setelah sekolah itu berubah lokasi, maka ia bertukar nama menjadi SMK Taman Nusajaya. Pengetua pertama di SMK TNJ adalah Tuan Haji Madun bin Rizwan. Dan kini sekolah tersebut telah dikelola oleh Encik Muhammad Syakirin bin Muhammad Shah selaku pengetua di SMK Taman Nusajaya pada tahun 2024. Seterusnya adalah misi dan misi di SMK Taman Nusajaya. Misi di SMK Taman Nusajaya adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti, untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi di SMK TNJ adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Berikut merupakan lokasi terletaknya SMK Taman Nusajaya. SMK Taman Nusajaya terletak di tengah-tengah kawasan dan dikelilingi oleh perumahan di Taman Nusantara. Berikut merupakan antara infrastruktur di sekolah, iaitu yang pertama kita ada bilik TV, yang kedua bilik siar raya, yang ketiga bilik STEM, studio reka bentuk, bilik seminar, bengkel pertanian, bilik pengawas, bilik disiplin, koperasi, surau dan banyak lagi. Di gambar ini kita dapat lihat antara infrastruktur di sekolah di SMK Taman Nusajaya, iaitu yang pertama kita ada TVET corner ataupun bilik TVET, yang kedua kita ada studio reka bentuk, dan yang ketiga kita ada tapak pertanian, iaitu untuk pelajar-pelajar pertanian untuk membuat kerja amali mereka. Gambar seterusnya adalah gambar persekitaran sekolah, di mana kita lihat pada gambar yang pertama adalah ketika perhimpunan pagi, yang kedua dan yang ketiga adalah gambar sesi pengajaran oleh Cikgu Aisyah, iaitu guru pembimbing saya. Seterusnya kita dapat lihat adanya lorong merdeka, iaitu lorong merdeka ini berhubung dengan kantin sekolah, dan kita dapat lihat juga ada tapak kebun ataupun tapak pertanian untuk pelajar pertanian dan juga koperasi sekolah dan lain-lain lagi. Kita beralih kepada kekuatan dan kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian yang telah saya lakukan mengikuti Cikgu Aisyah, yang pertama aktiviti yang dilakukan oleh beliau ialah aktiviti guru cilik, di mana beliau akan memanggil seorang pelajar ke hadapan dan berkongsi berkenaan dengan pertanian selama 5 minit. Kekuatan aktiviti guru cilik ini adalah ia membantu pelajar daripada segi pengucupan awam. Namun, kelemahannya adalah kadang-kadang seseorang pelajar itu mengambil masa yang begitu lama untuk berkongsi sesuatu topik. Yang kedua adalah aktiviti sesi soal jawab, di mana kekuatan sesi soal jawab ini ialah memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan yang mereka tidak ketahui. Kelemahannya adalah apabila pelajar tersebut kurang aktif untuk bertanyakan soalan walaupun mereka tidak faham, menyebabkan kurangnya keberkesanan kepada pelajar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah latihan pengukuhan, di mana kekuatannya adalah untuk kita menilai tahap kefahaman pelajar selepas PDP berlangsung. Tiada kelemahan. Seterusnya adalah kemudahan ABM dan BBM. Yang pertama adalah penggunaan video. Kekuatan video ini adalah apabila kita paparkan visual kepada pelajar, maka pelajar akan lebih mudah untuk mengingati sesuatu topik. Namun kelemahannya, apabila video itu terlalu panjang, ianya akan menyebabkan pelajar bosan dan kurang fokus. Yang kedua adalah slide PowerPoint, di mana kekuatannya adalah apabila pelajar boleh merujuk kembali slide tersebut ketika ingin mengulang kaji pelajaran. Namun kelemahannya adalah apabila guru tersebut perlu menyediakan slide itu di awal waktu. Yang ketiga adalah Smart LCD Projector, di mana kekuatan LCD ini adalah ia sebenarnya mengikuti corak pembelajaran abad ke-21. Namun, kelemahannya adalah apabila ianya agak sukar untuk guru-guru veteran ataupun guru-guru yang kurang kemahiran berkenaan dengan teknologi. Yang terakhir adalah penggunaan papan putih, di mana kekuatan papan putih ini adalah dia meningkatkan interaksi dua hala antara pelajar. Namun, kelemahannya adalah dia meninggalkan kesan calar dan kotor, menyebabkan tulisan di papan putih kurang jelas. Saya beralih pula kepada amalan pedagogi, iaitu yang pertama, berlakunya pengajaran secara langsung di antara guru dan pelajar. Yang kedua,
pembelajaran secara bersendirian di mana pelajar digalakkan untuk belajar sendiri ketika masa lapang. Yang ketiga, komunikasi dua hala antara pelajar dan guru. Yang keempat adalah latihan tambahan yang diberikan kepada pelajar untuk meningkatkan kefahaman mereka. Yang kelima adalah pembelajaran kolaboratif iaitu bekerja secara kumpulan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berasaskan masalah di mana guru memberikan masalah atau tentang satu topik dan pelajar perlu menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Cikgu Aisyah juga telah menyediakan rancangan pengajaran sebelum masuk ke kelas, iaitu pada hari itu Cikgu Aisyah telah mengajar tema 1 sains tanah, di mana kita dapat lihat bidang pembelajaran yang diajar oleh Cikgu Aisyah adalah baja dan pembajaan. Jadi standard pembelajaran yang ditetapkan oleh beliau adalah murid boleh menyatakan kepentingan pengiraan baja, menghitung kuantiti neutron, kuantiti baja, kos baja dan juga dapat menghitung kos satu program pembajaan tanaman. Seterusnya kita dapat lihat objektif pembelajaran. Apabila pada akhir PDPC ini murid 4 pertanyaan 1 dapat menyatakan tentang kepentingan pengiraan baja dan dapat menghitung kos satu program pembajaan tanaman. Antara aktiviti yang dilakukan oleh Cikgu Aisyah adalah apabila Cikgu Aisyah bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan topik-topik dan menyuruh murid-murid untuk membuat latihan yang diberikan untuk mengukur tahap kefahaman mereka. Jadi refleksi kita dapat lihat apabila 14 daripada 25 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran, namun 11 daripada 25 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pentambahan. Seterusnya adalah pelaksanaan kebat dalam PDP. Pelaksanaan kebat adalah penting kerana apa? Kerana ia dapat mendorong seorang pelajar itu untuk memberi pandangan serta untuk berfikir di luar kotak berkenaan dengan sesuatu soalan. Pelajar dia perlu mengaplikasikan segala ilmu yang mereka pelajari untuk mereka menjawab soalan kebat. Contoh soalan sains pertanian yang ditanyakan berdasarkan pelaksanaan kebat ini adalah pelajar bukan sahaja perlu mengira tapi perlu menganalisis kesan penggunaan baja dan menilai faktor kesuburan tanah serta impak jangka panjang untuk menyelesaikan soalan kebat dari segi sains pertanian. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan budaya sekolah. Kita lihat yang pertama, budaya perhimpunan rasmi. Kekuatannya adalah apabila ia menjadi satu platform yang efektif untuk guru menyampaikan maklumat-maklumat penting. Yang kedua, kelemahannya adalah apabila ia mengambil waktu yang agak lama dan mengganggu proses PDP. Yang kedua, budaya sumur. Budaya sumur ini dilakukan pada setiap hari Khamis dan tujuannya adalah untuk membentuk sasiar positif dalam kalangan pelajar, di mana pelajar bukan sahaja melakukan perkara kerohanian namun perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang berintegriti. Namun kelemahan sumur ini apabila sumur kadang-kadang dibatalkan dan digantikan dengan program lain dan menyebabkan kesan ataupun pelaksanaannya tidak konsisten. Budaya yang seterusnya adalah budaya kerohanian, di mana pada setiap pagi dan setiap hari akan adanya alunan zikir. Ini memberi kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan emosional pelajar dalam membentuk pelajar yang seimbang. Namun kelemahannya apabila ini tidak memberikan kesan secara menyeluruh, terutamanya kepada pelajar yang sering datang lambat ke sekolah. Yang terakhir adalah budaya pemata NJ. Budaya pemata NJ ini adalah anugerah yang diberikan kepada pelajar yang hadir ke sekolah setiap hari dan juga pelajar yang menunjukkan peningkatan dalam akademik dan pelajar yang cemerlang dalam akademik. Kekuatannya apabila ia sebenarnya menyuntik saingan sihat di antara pelajar. Dan namun kelemahannya apabila pemata NJ ini sukar dijalankan secara konsisten disebabkan peruntukan dan kesuntukan masa. Bagi kekuatan dan kelemahan budaya kerja pula, yang pertama, budaya menepati masa. Kekuatannya adalah apabila kelas dapat bermula tepat pada masanya iaitu 7.30 pagi. Namun kelemahannya adalah apabila guru terpaksa menunggu lama di kelas. Kerana apa? Kerana proses untuk pelajar ke dalam kelas itu mengambil tempoh yang lama dan kerana pelajar lambat berjalan untuk ke kelas. Budaya yang kedua adalah budaya kemas, di mana kekuatannya ia dapat menjadi satu contoh dan teladan yang baik buat pelajar untuk mereka ikuti. Yang ketiga adalah RPH iaitu rancangan pengajaran harian, di mana kekuatan perkara ini adalah proses PDP dapat dijalankan secara lancar dan objektif pembelajaran dapat dicapai. Namun kelemahannya apabila guru tidak mengikuti ERPH yang telah dirancang menyebabkan objektif terganggu. Seterusnya adalah kepentingan budaya terhadap profesionalisme guru. Yang pertama, ia dapat menjadikan seorang guru yang lebih beretika. Yang kedua, ia dapat mencapai visi dan misi sekolah. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Sekolah Menengah Taman Nusajaya. Dan yang keempat, ia merupakan satu identiti profesional kepada seorang guru.
Jadi secara kesimpulannya kita dapat lihat bahawa sebenarnya PALS ini memberikan pengetahuan kepada saya yang banyak seperti berkenaan dengan budaya sekolah, keperluan murid, tanggungjawab guru, etika sebagai seorang guru dan juga profesionalisme sebagai seorang guru. Ia juga membuatkan saya berkobar-kobar dan ingin menjadi seorang guru. Cadangan saya tentang penambahbaikan sekiranya ialah supaya PALS ini dapat dilakukan dalam tempoh yang lebih lama, iaitu selama lebih 3 minggu. Yang ketiga, program sulam yang ingin saya cadangkan di SMK Taman Nusajaya ialah projek pertanian di SMK Taman Nusajaya, di mana aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti projek kebun sekolah. Hasil-hasil yang kita perolehi itu kita boleh dijual kepada penduduk di sekitar kawasan Taman Nusantara. Pada akhirnya, program sulam ini sebenarnya ia dapat memupuk minat pelajar untuk lebih mencuburi bidang pertanian dan pada akhirnya dapat melatih mereka untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi, teori pertanian yang mereka pelajari ini, mereka dapat turut menyumbang kembali kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.